Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Saudari pengerusi yang saya hormati dan kasihi, Profesor Dr. Mak Ruzaimi Ramli selaku Rektor Mudirul Jamiah, kepada Ustaz Tajul sebagai Timbalan Mufti, kepada asatizah, ahli-ahli akademik dan para peserta seminar. Saya rasa macam apa yang telah dibentangkan dah memadai, tapi sebagai hadza min babi taqalid al-rasmiyah faqat, فما قدم الباحثون أظن يعني كافية للبحث ولمعلومات الحاضرين والمشاركين في المؤتمر أو في السيمينار. Tetapi sebagai salah satu adat adanya penutup, maka saya cakap sikitlah. I'jazul ilm ataupun kita i'jazul Quran. I'jazul Quran yang telah dibentangkan, dengan harapan seminar ini akan dapat, khususnya mereka yang bukan orang di dalam bahasa Arab, untuk lebih memahami ataupun berusaha untuk memahami apa yang terkandung ataupun apa yang dibawa oleh Al-Quran dan uslub Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa di dalam sepanjang kehadirannya di dalam kehidupan manusia. Yang mana manusia gagal setelah cabaran demi cabaran dibuat oleh Allah Azza wa Jalla supaya manusia mendatangkan seperti Al-Quran. Bukan keseluruhan surah daripada Al-Quran pun manusia gagal. Apa yang menyebabkan manusia gagal? Sedangkan ada ahli bahasa, manusia dah sampai ke muncak teknologi dan pencapaian mereka. Macam-macam rancangan orang buat di dalam menghadapi Islam. Ada peperangan, ada buat macam-macam rosakkan orang Islam. Sebenarnya cara yang paling mudah kalau dapat untuk mengalahkan Islam ialah dengan menghasilkan satu surah Quran. Dengan itu akan dapat menjawab apa yang Quran kata. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu ada doubt, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkanlah satu surah yang sepertinya. Ada surah-surah pendek dalam Quran, betul tak? Surah apa boleh pendek? Surah apa? Ya. Berapa ayat? Allah challenge untuk buat satu surah ya. Jadi kalau mereka buat satu surah yang sama seperti Quran, jawablah challenge tu. So mereka kata okey, kami telah dapat buat. Daripada nak berperang, bergaduh, buat macam-macam. Tapi 1400 years, 1400 tahun, ma fi ahad ai jihah
al-a'da li hadha ad-din wa 'indahum wa lahum muhawalah kathirah fi mayadin kathirah, macam-macam percubaan, ghaira annahum ma qaddam suratan wahidah hatta yujibu ala hadha at-tahaddi. Ini adalah satu perkara yang paling mudah tapi tak berlaku. Ini juga menunjukkan suri i'jaz. Ajaza. Maksud tak mampu untuk mencabar Al-Quran. Bilion-bilion mereka belanjakan. Cuma itu satu hal. Hal yang kedua ialah saya nak sebut ni ialah bagaimana kita di dalam Ramadan dan luar pada bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Dan kita apabila membaca Al-Quran kita akan tahu bagaimana Al-Quran telah membentuk suatu nilaian di dalam pemikiran kita. Saya suka dengan satu muqaddimah yang disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah di dalam bukunya At-Taswirul Fanni. Sebahagian orang dia orang tak berapa suka dengan Syekh Qutb. Tapi saya ada orang yang okey dengan Syekh Qutb. Of course Syekh Qutb tu ada sebahagian pandangan Syekh Qutb ahyanan mungkin ada sedikit keras. Tetapi hadha rajul yani mulham. Wa illa la yastati' an yaktuba aw yu'allifa tafsiran misl dhilal al-Quran. Ajaza ghairuhu. Tapi Syekh Qutb dalam buku dia At-Taswirul Fanni fil Quran, saya rasa kebanyakan mungkin membaca buku Syekh Qutb. Syekh Qutb cerita satu, dia letak tajuk yang awal itu iaitu tajuk dia Laqad wajadtul Quran. Aku telah mendapati Quran. Syekh Qutb kata, dia nak satu perkara yang, satu kisah yang dia rasa dia nak simpan pada diri dia, tapi dia tak mau share dengan orang lain, takut orang gelak kat dia. Tapi dia rasa dia nak cerita juga. Apa dia cerita? Kata Syekh Qutb, dulu masa kecil-kecil dia baca Quran. Mak dia ajar dia Quran, baca Quran. Kata Syekh Qutb, laqad qara'tul Qur'an wa ana tiflun saghir. Aku membaca Al-Quran ketika aku dalam keadaan budak kecil lagi. Wala tarqa madariki ila afaqi ma'ani. Ketika itu aku tak boleh nak faham lah ayat Quran ni. Tapi boleh, dia orang Arab kan? Arab Mesir sama dengan Syekh kita lah. Kan? Tapi dia tidak sampai kepada makna-makna Quran. Tapi dia suka mendengar ayat Quran, mendengar kalimat-kalimat dia. Kata dia, bila dia baca Quran, ataupun dia dengar orang baca Quran, Quran ada banyak masal, ada banyak perbandingan-perbandingan. Jadi dia sebagai budak kecil, dia kata, laqad kana khayali as-sadhij as-saghir yujassima li ba'du suwar min khilali ta'bir al-Quran. Ketika aku kecil, aku baca Quran, budak-budak bila dengar cerita, khayalan kanak-kanak tu terbentuk melalui apa yang dia dengar yang ada di dalam Al-Quran. Wa innaha lasuwartun sadzijah. Dia memang naif. Maksudnya satu gambaran budak-budak yang tak matang dia gambar. Walakinnaha kanat tushawwiqu nafsi wa taladdu hissi. Tetapi ia benar-benar menjadikan diri aku rindu kepada Quran dan aku lazat dengan Al-Quran. Dia buat beberapa contoh. Dia kata bila dia dengar, dia baca ayat
Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabathu khairun itma'inna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Bila dia baca ayat tu, manusia yang wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, di kalangan manusia ada orang yang menyembah Allah di tebing. Dia tergambar, dia kata satu orang yang sedang berdiri solat di puncak yang tinggi, yang kadang-kadang nak jatuh, dia nampak orang tu nak jatuh. Dia gambaran kanak-kanak. Bila dia baca ayat watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatru yalhath. Bacakan kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan kepada mereka ayat kami. Kemudian fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Dia keluar daripada ayat tu, dia ikut syaitan, dia termasuk di kalangan orang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami mau, kami boleh mengangkatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia mau kekal atas muka bumi. Wattaba'a hawah, dan mengikut hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, bandingannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kamu pergi pada dia, dia menjelirkan lidah, kan? Au tatrukuhu yalhath, kalau kamu tinggal dia pun juga menjelirkan lidah. Dia kata dia bayangkan bagaimana satu orang lelaki yang menjelirkan lidah apabila dia baca. Walaupun itu gambaran kanak-kanak, kata dia, tapi gambaran itu indah dan menjadikan dia merindui Quran. Tapi dia kata tilkal ayyam, itulah hari-hari yang berlalu. Walaqad madat bisikrayatihal halwa, telah pergi bersama dengan hari-hari. Summa talat ayyam, kemudian gantilah hari. Dia kata wa dakhaltu ma'ahidil ilmiyah, kemudian aku masuk ke kolej-kolej pengajian Islam, ke kolej-kolej ilmu. Faqara'tu tafsir al-Quran fi kutub tafsir, aku membaca tafsir Quran dari kutub tafsir. Wa sami'tu tafsiruhu min al-asatizah, aku pun mendengar tafsir daripada asatizah, daripada guru-guru. Walakinnani lam ajid fima aqra'u wa asma'u dhalikal Qur'anul ladzizal jamil. Tapi dia kata apabila aku dah baca tafsir, aku dengar ustaz mengajar tafsir, aku dah tak jumpa lagi Quran yang lazat dan indah itu. Alladzi kuntu ajiduhu fi tufulati was-saba, ketika aku mendapatinya ketika aku kecil. Quran yang dulu yang indah tu dah tak ada, dia kata. Bila dia orang tafsir, tak ada dah Quran tu. Dia kata wa asafah, laqad tumisat kullu ma'alimil jamali fihi, telah terpadam semua gambaran-gambaran keindahan Quran yang pernah aku rasai masa kanak-kanak. Wa khala minal ladzati wat tashwiq, dan habislah kelazatan dan kerinduan pada Quran. Panjang dia cerita, tapi akhirnya dia buat apa? Akhirnya aku letak sebelah kitab tafsir dan guru-guru tafsir. Aku membaca Al-Quran kembali sendiri. Kembali dia kata, aku merasai Quran yang aku rasa semasa kanak-kanak. Cumanya kali ini as-suwar as-sadhijah, gambaran-gambaran naif segi kanak-kanak dah tak ada, pasal dah besar, dah mula faham. Jadi dia kata dengan itu dia mula membaca sendiri Al-Quran. Kemudian baru dia melihat tafsir apabila memerlukan. Tapi Quran itu sendiri adalah sesuatu yang indah. Saya nak sebut apa? Pada Muqaddimah Syekh Qutb ini, satu benda yang kadang-kadang Quran yang indah itu hilang apabila ahli tafsir pada kita. Sebab itu kita bihajatin ila ahli tafsir, ahli Al-Quran,
liyufassir al-Quran. Laisa kullu ahad man habba wa dabba fassara kitab Allah. Wa illa la sar la hada ma hadas li Sayyid Qutb fi apa yang dia baca sebelum itu. Okey. Ini ada satu benda yang perlu di dalam dunia i'jaz. Alhamdulillah kita ada seminar ni, saya rasa akan membawa kepada makna yang kita maksudkan. Kadang-kadang kita tengok, tambah kadang-kadang ustaz ni ke siapa ke ceramah. Ayat Quran, saya buat satu contoh lah. Satu ustaz ceramah. Bila kita baca Quran, Quran cerita tentang syurga. Quran cerita tentang neraka. Quran cerita tentang keindahan syurga. Tashwiq. Dia menimbulkan kerinduan kepada siapa yang baca. Syurga indah dengan ta'bir Qurani yang begitu indah. Lazat untuk kita baca. Terutama ni sebab tu penting yang belajar bahasa Arab. Tapi mari satu ustaz dia ceramah, hampa orang perempuan jaga. Kami orang lelaki masuk syurga, kami ada isteri ramai. Padan muka hampa nak cemburu sangat di dunia. Kau bayangkan apa baca Quran, dia kata. Quran bagi tahu banyak wanita. Dia telah menghilangkan gambaran. Dia mengambil satu sudut dengan menghilangkan gambaran keindahan yang dikongsi oleh lelaki dan wanita tentang syurga. Kalau kita ambil satu juzuk yang dia kata saja, kita akan meminggirkan keindahan yang besar. Sebab tu Quran, kadang-kadang kita dengar tafsir orang tentang Quran, kalau tak betul cara ditafsir, dia akan memberikan gambaran yang negatif tentang Quran. Perkara yang kedua ialah saya nak sebut 3 perkara. Ialah Al-Quran, kehebatan yang ada pada Quran yang tak ada pada kitab-kitab yang lain. Kerana jumhur para ulama menyatakan i'jazul Quran tu dalam semua, i'jaz bayani, lughawi, ilmi, fi kulli jawanib, laisa fi janibin wahid faqat. Hadha ma alaihi al-jumhur. Ba'duhum yaqul hadha i'jaz huwa i'jazul bayani lughawi faqat. Ana la ara anna hadha qawl salim. Baik. Quran, dia membentuk, apabila seorang orang melazimi baca Quran, dia akan membentuk cara fikir, worldview yang betul, cara fikir kita yang betul, untuk kita melihat dunia ini. Sebab itu saya selalu ulang apa yang Ibn Kathir sebut di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kata-kata Rib'i bin Amir apabila ditanya oleh Rostam, kenapa kamu datang ke sini? Ini kesan. Rasulullah tak ada universiti, belajar ambil berapa subjek. Tapi Rib'i ialah tilmidun min madrasatir Rasul. Pelajar daripada sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilmizun saghir. Kathirun minan nas ma arafa bal ma sami'a isma Rib'i bin Amir fi hayatihi. Tapi apa yang Rib'i kata, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi kata, Rib'i ini pelajar kecil, tapi bayangkan inilah jawapan seorang pelajar kecil di sekolah Nabi yang pergi, yang ikat kepala dia apabila Panglima Parsi tanya dia, kenapa kamu datang? Dia tak kata kami datang, kami membawa urusan tentera sebagai negara untuk meluaskan empire Islam supaya Islam, tak. Limadha jitum? Kata Rabi, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah
min jawril adyani ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah bta'athana, Allah yang hantar kami. Linukhrija man sya', untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Min jawril adyani ila adlil Islam, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini bukan orang pergi sekolah Badui, tapi dia dapat merumuskan ajaran kerana didikan yang dia dapat itu betul. Kadang-kadang kita tanya student keluar universiti, dah ada PhD, pergi nak cerita Islam kepada orang bukan Islam, dia tak tahu. Ali Tantawi tulis buku Ta'riful 'Am bidinil Islam, cerita macam mana kaifa tu'ariful Islam idza ka amamaka faqat 5 daqa'iq atau nus sa'a. قال بعضهم لا نستطيع، واحد أحد يحتاج إلى ممكن سنة أو نص سنة حتى يفهم الإسلام. ليفهم الإسلام. كهذا البدوي جاء إلى النبي نصف اليوم، تعلم من نبيه ورجع إلى قومه فأسلم قومه كلهم. فأسلم قومه كلهم. Badui yang datang pada Nabi sekejapnya, Nabi bagi tahu dia balik, satu kaum boleh Islam. Sebab rumusan betul, tasawur, gambaran yang diberi itu betul. Siapa yang ada masa, dia boleh baca Muqaddimah fi Dhilalil Quran oleh Syed Qutb rahimahullah. Saya bila ada orang dengar saya sebut Syed Qutb banyak, oh banyak Syed Qutb ni. Ada orang kadang-kadang syarat nak Islam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ana bari'un min qutubiyah. Ada syarat dia kadang. Macam setengah orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah wujud bila makan. Dia sama. Ada mazahib muasirah. Ini sama. Syed Qutb bashar. Ada nukat yang mungkin kita, tetapi saya nak sebut apa salah satu perkara yang Syed Qutb sebut pada Muqaddimah Dhilalil Quran. Kata Syed Qutb pada Muqaddimah Dhilalil Quran, banyak, tapi salah satu poin dia yang kita kena fikir yang bagus. Ishtu fi dhilalil Quran, ara al-wujuda akbaru bi kathirin min zarihi al-mashhud. Aku hidup di bawah bayangan Al-Quran. Aku melihat kewujudan ini lebih besar daripada zahirnya yang dapat kita lihat. Akbaru fi haqiqatihi wa akbaru fi ta'addudi jawanibihi. Ia besar, lebih besar pada hakikatnya, lebih besar kepada seluruh cabang-cabangnya yang berbagai-bagai. Innahu alamul ghaibi wasyahadah la alamu syahadah wahdah. Dia adalah alam ghaib dan syahadah, alam yang nampak dan yang tidak nampak, bukan alam yang nampak saja. Wa innahu dunya wal akhirah, dia adalah kehidupan dunia dan akhirah. La hadhihi dunya wahdah, bukan kehidupan dunia semata-mata. Wan nash'atul insaniyatu mumtaddatun fi syi'abi hadzal madal mutatawil. Dan kehidupan kebangkitan insaniyah itu memanjang, meluas dalam semua sayup ruangan ini. Wal mautu laisa nihayatur rihlati innama huwa marhalatun fit tariq. Kematian itu bukanlah penutup, penamat kepada perjalanan, tetapi ia adalah merupakan salah satu daripada mata rantai di dalam perjalanan.
Wa ma yanaluhu al-insanu min syai'in fi hadhihi al-ard laisa nasibuhu kullah. Apa yang manusia dapat di atas muka bumi ini bukanlah habuannya keseluruhan. Innama huwa qistun min dzalikan nasib. Dia hanyalah satu sikit daripada habuan yang Allah bagi pada manusia. Wa ma yafudu huna minal jaza la yafudu hunak. Apa yang kita tak dapat di dunia tidak semestinya kita tak dapat di akhirat. Panjang. Tapi apa yang Syekh Qutb nak cerita ialah apabila kita membaca Quran, Quran memberikan kita gambaran yang lain. Orang yang mengetahui tentang akhirat, dia akan mengeluarkan dia daripada satu keresahan. Kita baca Al-Quran. Apa Quran bagi pada? Quran bagi kita tak resah. Whatever you buat kat saya, apa pun yang berlaku, apapun nasib saya, dunia bukan segala-galanya. Saya ada akhirat. Ulangan-ulangan syurga dan neraka yang masuk dalam pemikiran kita, merindukan kita pada syurga dan merindukan kita pada kehidupan akhirat, hanya mampu dibuat oleh Al-Quran. Sebab itu, puan yang terakhirnya, sebab tidak dapat untuk memahami begitu hebatnya Quran ini, ada dua tokoh yang dia sebut juga, saya nak sebut, tapi saya nak ringkaskan. Yang dibaca dalam sejarah. Yang dengar Quran beriman, satu lagi dengar Quran tak beriman. Siapa dia? Pada zaman Nabi. Siapa dia yang kita selalu dengar cerita, dia dengar Al-Quran, kemudian dia nak lawan Nabi, kemudian tak jadi. Masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Riwayat Umar masuk dengan adik dia, kemudian dia masuk Islam. Sebahagian kata dia, riwayat yang sebahagian menyebut dia masuk di belakang kelambu Kaabah dengan Nabi. Walaupun riwayat itu, di segi teknikal riwayat, dia tidak sampai kepada darjat sahih. Bahkan dia dhaifkan, ada yang inqita', ada yang sangat dhaif, ada yang dhaif. Tapi masyhur di dalam buku-buku sejarah, disebut oleh ahli-ahli sejarah dan ulama-ulama sejak dahulu. Tapi asasnya ialah Umar masuk Islam kerana mendengar Al-Quran. Seorang lagi orang yang lebih pandai daripada Umar, di segi bahasa, a'lamu Quraisy bi asy'arin nasi wal jin, yang lebih tahu tentang syair manusia dan bukan syair manusia, syair jin pun. Yang paling fasih, yang paling kaya, siapa dia? Al-Walid bin Mughirah. Ini bapa pada siapa? Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah. Dia dengar Quran, dia kata, semua Quraisy ni tak lebih pandai daripada dia lah. Dia terdiam. Dia terima. Bila mereka tengok, dia kata laqad sabar. Depa ni istilah sabar ni maksud ni habislah jadi apa? Bodoh lah. Jadi ngok lah. Tapi dia, patutnya dia lebih cepat masuk Islam. Dia tahu, dia kata kat mereka, kau orang tak saya cakap dia sihir lah. Aku tahu sihir, aku tahu semua. Kau jangan cakap syair lah, aku tahu syair. Kau jangan cakap semua, aku tahu. Bukan. Ini bukan syair, ini memang daripada Allah. Tapi Abu Jahal kata, Laisa hadha alladhi aradak qaumuk. Aradahu qaumuk. Bukan ini yang kaum mau. Kaum kau tak dapat menerima kenyataan kau ni. Kau nak rela hilang kedudukan kau. Kalau kau cakap ini, Quraisy akan buang kau. Dia pun bila fikir Quraisy nak buang dia, dia kata sekejap. Da'ni ufakir. Bagi masa aku nak fikir sekejap. Dia fikir-fikir, dia kata macam ni lah. Quran ni dia terlalu hebat, dia kata. Dia boleh menyebabkan orang yang dengar tu berpisah dia, tinggal bapa dia, tinggal family dia, kena ikut ajaran ni. Yang ni tak ada benda lain yang sama macam ni, melainkan
sihir. Ini adalah merupakan sihir. Itu yang Allah kata dalam surah Mudaththir apa? Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar, dia berfikir dan cuba merancang. Faqutila kaifa qaddar, binasa dia dengan apa yang cuba dia rancang. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian binasa dia dengan apa yang dia qadar. Summa nazar, kemudian dia tengok. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasa muka, kerut wajahnya. Summa adbara wastakbar, kemudian berpaling dan sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, yang ini adalah sihir yang memberi kesan. Di situ perkataan disebut sebagai sihrul Quran, sihir Al-Quran. Sihir Al-Quran dalam maksud Quraisy ialah bagaimana kesan Al-Quran yang ajaib sehingga menyebabkan mereka tak dapat lagi mempertahankan apa yang selama ni mereka pertahankan. Seseorang meninggalkan keluarganya kerana tabiat sihir, satu orang tinggal keluarga, berpisah dari keluarga, tinggalkan mak bapak, kekasih. Satu orang meninggalkan mak bapaknya, kekasihnya, kerana apa? Kerana terkesan dengan Quran. Sihirul Quran. Okey, tak apalah panjang cerita bab sihir Quran, dimensi mereka dan dimensi kerana bayan itulah sihir. Bayan itu sendiri adalah sihir. Apa yang kita nak cerita? Kalau tak disebut perkataan sihir, bermaksud satu perkataan lagi apa? Yang kita sebut i'jaz, iaitu orang tak mampu mencabarnya, tak mampu nak hadapi dia. Itulah yang menjadi tajuk kepada seminar kita pada hari ini. So saya sebenarnya bukan nak membentangkan apa-apa. Hadza laisa dauri. Faqad istaghnamtu hadhil fursah. Kerana dah pagi ni tak bercakap apa lagi, jadi mai sini bercakap lah. Saya tadi dah datang, saya tak tahu, tak ingat hari ni ada seminar. Punya banyak sangatlah perleh ni punya program. Tadi datang, PA saya kata, Datuk kena pergi no, Kuib ada seminar. Ada kena buat penutup seminar. Jadi saya tengok duk sementara ada lagi setengah jam kat saya. Saya pun teringat kepada buku At-Taswirul Fanni fil Quran, dan juga teringat kepada Muqaddimah Zilal Quran. So ini adalah ringkas apa yang boleh saya saja nak sembang. Ma qaddamahul al-bahisun kana khairan wa kafa wa ana aktafi bihadzal qadar. Cukup dengan kadar ni. Ana terima kasih banyak. Dengan ni bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan majlis penutup ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.